Baik, kami bawakan perhatian untuk anda untuk kali ini. Sekiranya anda sedang melihat anak-anak anda bermain dengan gadget untuk apa juga tujuan sekalipun, malah orang dewasa sekalipun, kalau yang terlalu kebergantungan mereka dengan gadget ini agak tinggi. Untuk 17 minit seterusnya ini, pastikan anda terus bersama kami dan juga boleh hantarkan komen dan juga soalan ke laman Facebook kami Selamat Pagi Malaysia. Bersama kami pagi ini Dr. Muhammad Hafiz Isnin yang merupakan penolong Profesor Jabatan Optometri dan Sains Visual Kuliah Sains Kesihatan Bersekutu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih, malah ada sebenarnya laporan yang baru saja saya baca dari Chonam National University Hospital di Seoul yang mengatakan kebergantungan kepada gadget ini boleh menyebabkan satu situasi strabismus. Pandangan itu agak lari. Ataupun istilah apa tu biasanya juling lah. Ya. So apa tu juling ni maksudnya paling mudah lah, bahasa mudah, dia ketidakjajaran apa tu kedua-dua mata. So macam kita senang kita lah kalau kita buat alignment kereta kan, alignment lari lah, senang cerita je kan. So lepas tu macam mana alignment mata tu berlari. So okey, ni saya nak tunjukkan sikit lah. Okey. Apa tu kedudukan mata yang juling lah. Okey, kedudukan mata juling. Okay, ada yang mata juling ke apa tu ke keluar, zoom kamera ke. Okey. So ada juling ke dalam lah, ada juling keluar lah, ada juling ke atas lah, ada juling ke bawah lah. Salah satu mata kan. So macam mana boleh jadi juling kan? Tu yang pelik kan, macam pelik kan. Macam pelik kan macam juling. Sebenarnya saya nak tunjukkan lah dalam mata kita ni ada otot mata. Otot mata ni yang apa tu yang mengekalkan kedudukan mata kita ni straight. Ya. Kan dia otot mata kita ni macam tali lah. So macam ni sebenarnya macam ni. Bila kita tidur, sebenarnya mata kita akan terkeluar dan ke atas. Okey. Ataupun orang yang dah mati, orang mata tu akan terkeluar ke atas. Bila kita bangun tidur, mata kita straight. So macam mana mata tu boleh straight? So muscle tu yang tarik. Macam masa kita macam tali lah, tarik sini, tarik sini, tarik atas, tarik bawah. So menyebabkan dia tegang dan jadi straight. So kalau ada tak keseimbangan, otot-otot tu yang menarik apa tu apa dalam mata ni, otot-otot ni dalam mata ni menarik. So that's why mata tu boleh jadi juling. Okey, doktor kena maafkan soalan saya yang kurang pengetahuan dalam bidang perubatan. Tak apa. Sebab kalau mata kita memandang skrin yang sama, tetapi bagaimana walaupun fokus itu tertuju kepada skrin yang sama, ia masih lagi menyebabkan ketidakjajaran visual tu. Okey, good. Soalan yang bagus tu. Lepas tu nak tahu kenapa jadi gitu. Okey, macam ni. Bila kita tengok dekat, dua-dua mata kita menumpu. Ya. Dan juga autofocus pun bekerja. Dua benda yang akan bekerja sekali. Autofocus. Dalam mata kita pun ada autofocus. Ya. Dan juga dan satu lagi dia apa tu otot yang dalam mata ni yang menarik-narik tu, yang belah yang kat hidung ni, dia akan tolak ke dalam juga. Dua-dua bekerja. So bila dua-dua bekerja, apa berlaku? Lama-lama dia jadi penat. Ya. Bila dia penat, macam kita lah bekerja. Bila dah strain ya. Dia dah kita kerja, macam kita kerja selalu 24 jam tak henti. Apa yang berlaku? So dia akan penat. Ya. So otot tu akan penat, dia akan mata tu keluar. Ataupun mata ke dalam, something like that. Dan situasi ini juga berlaku di kalangan kanak-kanak dan semakin kecenderungan itu semakin tinggi di kalangan kanak-kanak. Betul. Ini pengalaman saya di UIA bila tengok kes-kes yang melibatkan juling, saya akan tanya pada pesakit. Apa tu apa saya kata pesakit ataupun tanya parents lah. Sebab pesakit dia tak tahu anak kanak-kanak dalam 3 hingga 7 tahun. Di mana tahu nak jawab kan? Saya tanya parents ataupun ibu apa. So apa yang saya tanya, soalan yang saya akan kerap tanya dekat dalam klinik adalah main gadget ke tidak? Main gadget ke tidak? Itu yang saya akan tanya. So bila saya tahu dia main gadget, so saya tahu lah apa cara nak settlekan dia punya masalah je lah. So dari segi mata je lah kan. Rantaian daripada strabismus itu, bila mereka melihat, ibu bapa lihat tanda-tanda awal anak itu ada juling, apa kesan lebih panjang sekiranya ia tidak dirawat ataupun tidak ditangani dengan segera? Okey, kalau juling tu berlaku sebelum berusia 7 tahun kan, sebelum berusia 7 tahun, dia akan jadi masalah. Sebab apa tahu? Sebab bila kita dilahirkan, start kita dilahirkan, sehingga kita umur 7 tahun, waktu tu berlaku pembangunan penglihatan, iaitu visual development dalam bahasa Inggeris lah. Okey. So bila dah berlaku dalam tu proses tu berlaku sehingga 7 tahun baru dia matang. So katakan kan yang kata strabismus tu,
juling tu berlaku dalam tempoh umur yang sebegitu, yang itulah dia akan jadi juling kekal. Mula-mula dia akan jadi mata malas dulu. Lazy eye. Lazy eye, pernah dengar lazy eye, mata malas. So betul, nama dalam istilah saintifik dia amblyopia lah, mata malas. Kita bagi power mata yang betul pun dia tak boleh nak dibetulkan juga. Power mata yang betul, kita dah bagi power yang optimum pun, dah dicek oleh optometris pun, tapi tak boleh juga. Tengok kat dalam skrin tu lah, dah dibetulkan pun tapi masih tak settle juga. So bila katakan dibiarkan benda tu lama kelamaan, dia akan jadi juling, dan juling tu kekal sampailah dia akhir hayat dia. Yang itu yang kita risaukan tu. Kalau boleh saya sarankanlah kepada ibu bapa, kalau boleh lah umur anak tu 3 tahun ke atas tu buat saringan penglihatan. Okey, tengok dekat skrin tu macam ada juling lah. Tu ada juling. Okey, kita nampak ya, dia sedikit lari. Tengok mata yang sebelah kanan tu. Okey, dia lari sedikit. Ya. Jadi dia bergantung kepada 2 faktor juga sebenarnya, doktor. Kalau doktor boleh berikan pencerahan dalam isu ini. Satu, cahaya yang keluar daripada skrin tersebut, dan kedua, distance, jarak. Jarak pun mainkan peranan juga. Dan tempoh berapa lama anak-anak ini melekat depan skrin tu? Okey. Kalau boleh cadangkan pada anak-anak ni main gadget sejam, lepas tu rehat sekejap dalam 10 hingga 15 minit, lepas tu sambung balik. Dia tak kisah tau kita nak main gadget tu lama. Ya, sebab benda ni tak boleh nak dielakkan. Macam sekarang dah PDR, kerja semua melibatkan komputer, gadget. So tak boleh nak buat apa dah. Nak tak nak terpaksa jugalah kita bagi. Tapi dengan syarat dalam tempoh sejam. Sebab saya ada buat kajian kecil lah di UIA. Dalam tempoh 15 minit pun sistem penglihatan, bukan sistem penglihatan, sistem alignment mata pun ada sikit perubahan. Sistem fokus ada sikit perubahan. Tapi dia tak signifikan lah. Tapi bayangkan kalau main benda tu terlalu lama. Dan saya pula ada tengok kajian daripada kuliah kejuruteraan di UIA juga. Dia buat kajian kanak-kanak yang sekolah menengah, dia main gadget pada hari Minggu tu lebih 3 jam. Yang itu yang membimbangkan. Kalau lebih 3 jam, bayangkanlah. Otot fokus bekerja, otot alignment tu bekerja. Lama-lama kelamaan dia penat. Bila penat tu, dia jadi juling. Dan dalam tempoh awal itu bagaimana antara langkah-langkah pencegahan ataupun untuk memastikan kerosakan itu tidak menjadi lebih teruk, selain daripada mengurangkan masa skrin dari segi amalan senaman mata ataupun dari segi pemakanan, apa yang sebagai pihak optometri sendiri boleh sarankan kepada ibu bapa dan juga kanak-kanak ini, walau kita dah nampak indikator awal-awal itu mereka ada situasi ini, dan bagaimana untuk memastikan ianya dapat ditangani dengan lebih baik supaya tidak menjadi kekal jangka panjang. Okey, ni kalau katakanlah memang dah tak boleh nak elak sangat dah. So memang kita akan bagi kanta khas lah. Kanta khas yang macam ni lah untuk tengok jauh, tengok dekat. So dia akan kurangkan otot fokus tu bekerja. So bila otot fokus bekerja itulah mata akan jadi penat dan terus akan jadi juling. So inilah kanta ni, kalau kita dah tak tahu nak buat apa dah kan. Kita akan bagi kanta yang untuk jauh dan dekat supaya dia boleh kawal lah masalah juling dia. Boleh kawal lah sedikit. Tapi nak macam mana, sebab dah kalau kita katakan nak main 1 jam, memang tak boleh jugalah, terpaksa juga bagi. So nak tak nak parents kena bagi jugalah. So dengan syarat bagi kanta ni supaya orang kata supaya juling tu dapat dikawal walaupun dia main dalam tempoh yang lama. Okey, yang keduanya, ini bukan untuk yang rabun, ini memang untuk penggunaan gadget. Gadget dan juga rabun boleh juga sekali. Dia memang all in one lah dalam ni. Yang keduanya melibatkan phone kita ni cahaya warna biru sebenarnya. Cahaya biru ni dia bahayanya, dia tak melibatkan mata, tapi dia melibatkan, saya terbaca dalam jurnal penyelidikan, dia boleh menyebabkan kita ada gangguan tidur, sebab dia akan ganggu hormon tidur. So kalau kita tengok phone waktu malam, dia akan ganggu hormon tidur. Bila ganggu hormon tidur, kita tak boleh tidur.
So bila kita tu bangun pun tak fresh. Bila tak fresh, dia akan libatkan semua sistem lah badan. Sebab badan kita ni semua sistem. So sistem memang habis. Wiring short. Itu ironiknya doktor. Sebab kita ada yang ramai yang berpendapat bahawa okey, susah sangat nak tidur, kita baca artikel lah. Ataupun saat itu kita tengok dokumentari dekat telefon, memikirkan ia akan membantu melancarkan atau memudahkan kita untuk tidur. Tapi sebenarnya itu memberikan impak yang lebih negatif bila bangun tidur nanti. Betul, dia memberi impak yang lebih negatif sebenarnya. Sebabnya kalau boleh kita sarankan, kalau boleh lepas pukul 10 tu tidak kalau boleh kurangkanlah tengok gadget, sebab dia ada cahaya biru. Sebab kenapa phone kita warna putih? Kalau kita perasan warna putih, dia gabungan cahaya warna merah, warna hijau dan warna biru. Cahaya warna biru tu yang bahaya tu. Bila masuk kat dalam mata, so that's why dia akan ganggu. Tamu waktu malam dia akan ganggu hormon tidur. Ini kalau tak saya boleh betulkan oleh pakar psikiatrik. Dia akan ganggu masalah tidur. So bila dah ganggu masa tidur, so badan tak fresh, lepas tu kita stres dan sebagainya lah. Banyak benda-benda negatif lah yang berlaku. Dan ialah juga dikongsikan baru-baru ini masih lagi dalam kemeriahan sambutan ialah perayaan, ramai yang berkumpul. Tapi bila berkumpul di meja makan juga tidak ramai yang berinteraksi kerana semuanya masih dalam apa perayaan sekalipun. Kebergantungan kepada gadget itu sangat tinggi, seolah memberi satu social disorder sebenarnya. Dan bagaimana pula untuk golongan dewasa? Apakah situasi ini juga boleh berlaku di kalangan mereka yang lebih matang? Okey, sebenarnya masalah juling pun juga saya pun terkejut. Ada satu kes di klinik saya di UIA. Pun berlaku kes juling. Umur dah 15 tahun, sepatutnya tak berlaku juling. Tapi bila saya tanya pesakit tu, dulu main gadget berapa lama? Dia main gadget waktu tempoh PKP tahun 2020. Dia main gadget sampai 5-6 jam. Satu hari dia main game lah. Dia main game. So bila dia main game, dan tempoh lama mata dia masuk ke dalam. Mata dia masuk ke dalam. So agak terperanjat jugalah. So bila dah tahu benda tu, saya bagilah spek mata khas untuk betulkan balik alignment mata dia. Okey. Apakah ada berlaku kes-kes yang tidak boleh diperbaiki? Dah irreversible dah? Okey, yang kes yang irreversible satunya lah. Kalau katakan anak tu dah ada start juling sebelum umur 7 tahun, tapi tak dibawa untuk dirawat, so dia akan jadi juling kekal dan tak boleh nak dirawat lah. Tapi kalau katakan sebelum 7 tahun, insya-Allah kita boleh cuba merawat dia. So paling penting lah tu pasal kita sarankan pada ibu bapa, bawa anak-anak pergi jumpa optometris ataupun pakar mata untuk cek mata. Sebab penting sangat. Seawal usia berapa, doktor? Kalau boleh seawal usia 3 tahun. Kalau awal lagi bagus. Sebab kita nak tahu, kita buat saringan dulu. Tengok, kalau kata mata anak tak juling, tak apa, sebab dah main gadget kan. Dah umur anak berapa tahun, 2-3 tahun dah kita swapkan dengan gadget. So nak tak nak memang kena buat pemeriksaan mata. Kalau boleh dalam 6 bulan sekali. Untuk pastikan mata anak kita tu berada dalam keadaan baik dan tak juling. Kalau ada juling, cepat-cepat kita boleh intervene ataupun rawat. Yalah, nak kata orang nak menghakimi, nak judgemental tak boleh juga. Kalau dah meraung kat restoran tu, terpaksa juga. Bagi ketenteraman awam, bagi pihak ibu bapa pun terpaksa meredakan situasi itu. Tapi dalam pemberian gadget kepada anak-anak sebagai distraction ataupun pengalihan perhatian, doktor, pada usia 2 tahun, 3 tahun, nasihat optometris sendirilah kepada ibu bapa. Apakah ada langkah lain sebelum memperkenalkan mereka? Teknologi ini tidak boleh diasingkan. Memang akan kena pakai. Tapi bagaimana seawal usia, berapa lama boleh dilengahkan ataupun delay sebelum mereka diperkenalkan kepada gadget? Kalau boleh lah, kalau boleh umur lagi lambat lagi bagus lah. 5 tahun ke 6 tahun ke lagi bagus lah. So cara nak elakkan ni memang nak tak nak, kita banyakkan habis masa dengan keluarga lah. Banyak masa dengan keluarga kan. So kalau katakan anak tu boleh patungan kita, contoh kita minta dia main gadget dalam sejam. So kalau kata dia boleh jaya main dalam sejam, so kita bagi reward contoh mungkin bukan duit. Jangan ajar anak dengan duit. Tak bagus kan bagi dengan duit. So kita ajar, mungkin bawa pergi jalan-jalan, tengok benda-benda yang jauh. So banyakkan tengok benda-benda yang jauh, sebab kalau kita kalau tengok benda semua terlalu dekat, itu yang jadi juling. So bila nak rehatkan mata, memang nak tak nak kena tengok jauh. So kalau boleh dalam sejam tu pergi tengok kat tingkap. Kalau ada view yang cantik atau pemandangan cantik, okey, tengok sekejap. So nak sambung balik pun boleh, sebab dah tak boleh nak buat apa. Memang. Yang kedua tu mungkin boleh buat bercuti kan, sebab ni saya ada terbaca prinsip ekonomi, yang prinsip keempat tu tak tahu betul kalau orang ahli ekonomi, kalau boleh tukar saya lah. People respond to incentive.
People say responsible insentif kan. So kalau dia buat, kita bagi insentif. Bagi insentif yang bukan melibatkan duit. Bawa melancong, berjalan ke apa ke. Sebagai saranan kepada ibu bapa, juga satu perhatian yang penting dibawakan untuk isu ini, apakah doktor lihat ada peningkatan dari segi kes kanak-kanak yang datang dibawa oleh ibu bapa ke klinik untuk mendapatkan perawatan ataupun perhatian doktor untuk isu juling ini? Soalnya apa yang saya nampak di klinik saya di Universiti Islam Taman Malaysia Kuantan memang nampak semakin lama semakin meningkatlah sebenarnya. Bila saya tanya, memang jawapan dia tetap sama. Kalau boleh kata majoriti, kalau katakan 10 tu 9 akan jawab ya, memang dia bagi anak main gadget. So lebih kurang macam itulah. Dan bagaimana pula dengan stigma masyarakat? Sekiranya ada ahli keluarga sebelum itu yang memang ada kondisi juling tersebut dan mereka tidak dapat membuat perkaitan di antara gadget dan juga anak yang juling. Memang sebab dalam family ni memang ada yang juling. Jadi bagaimana dari segi kekurangan kesedaran dalam aspek tu? Okey, juling juga tak semestinya disebabkan gadget. Dia boleh disebabkan oleh genetik juga. So kalau katakan dalam family atau mak atau ayah dia dah dapat juling, kemungkinan anak pun akan dapat juling. Terutama yang lelaki lah. Sebab dia ada kromosom yang XY tu. Y tu dia tak bawa apa-apa ciri lah. So selalunya lelaki lah yang akan dapat. Dia bukan disebabkan oleh gadget saja, dia boleh disebabkan oleh genetik juga, dan ada faktor-faktor lain, contohnya accident. Sebelum ni dia tak ada juling, tiba-tiba dia bawa kereta, dia terlanggar something, lepas tu kena kat mata dia pun boleh menyebabkan juling juga. So banyak faktor jugalah menyebabkan. Tapi yang paling kritikal sekarang, isu sekarang adalah gadget, yang mana kalau kita tengok kat website laman sesawang Jabatan Perangkat Malaysia, lebih daripada 90% rakyat Malaysia yang akses kepada telefon mobile lah, yang sekarang dah smartphone. Dan saran doktor pula kepada ibu bapa, adakah perlu ditegaskan lagi dari segi penjadualan, berapa lama, sebab yalah, kita faham ibu bapa juga sibuk dengan tugas masing-masing, dengan tanggungjawab masing-masing. Takkan berapa lama you dekat gadget pun nak kena jaga juga. Jadi akan timbul persoalan seperti ibu tanya pada ayah, ayah tanya pada ibu. Bagaimana langkah-langkah kecil, baby steps, kalau kita boleh gunakan terma tersebut untuk memperkenalkan lebih disiplin dari segi penggunaan? Sebab nak kata tak boleh guna, memang tak boleh. Memanglah. Disiplin yang lebih baik untuk anak-anak dalam penggunaan gadget mereka. Okey, sebab saya faham keadaan kesibukan ibu bapa pada masa ni kan. So nak tak nak memang kita kena bagi kantah khas lah. Itu je, kantah khas supaya kita nak jaga mata anak tu supaya tak lebih teruk, tak lebih juling. Itu saja. So memang nak tak nak kena bagi kantah khas. Kalau yang sibuk, kalau katakan ada salah seorang macam ibu yang jadi suri rumah, mungkin dia boleh pantau. Tapi kalau katakan dua-dua bekerja, kita tak boleh nak apa dah. So cara ni adalah buat pemeriksaan dengan optometris ataupun pakai mata 3 ataupun 6 bulan sekali untuk pastikan mata anak tu tak ada apa-apa. Selain dia boleh juling juga, dia boleh menyebabkan paru mata meningkat main gadget ni. Betul. So yang kita bimbang paru mata meningkat tu tak masalah. Yang kita bimbang tu dia saraf mata boleh terkoyak. Sebab apa? Bila kita bila paru mata meningkat, bola mata akan memanjang. Memanjang dia buat saraf kat belakang mata kita ni macam tisu. Betul. Kalau boleh bayangkanlah, kalau kita tarik kertas ni panjang dia akan koyak. Saraf belakang mata kita pun sama juga, dia boleh koyak. Itu yang kita bilang, bila kalau saraf mata koyak, memang dia akan terus kepada masalah kebutaan. Yang itu paling membimbangkan sekali lah kalau dah buta. So kalau katakan kanak-kanak tu dah buta, umur 6 tahun, 7 tahun dah buta, so dia ada masa yang panjang lagi hidup dia. Sampai hingga akhir hayat dia, kita tak tahu berapa tahun. So lagi satu, itu dah buta 1 tahun. Lepas tu kita dah kerugian sumber manusia. Kalau katakan dia seorang yang pandai, kita dah rugi kat situ. Agak sukar sikitlah. Mungkin banyak teknologi untuk membantu mereka yang buta, tapi satu kerugian yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi konklusinya kita berikan apa yang doktor sebutkan tadi sebagai peringatan kepada ibu bapa. Usia seawal berapa doktor tadi untuk pemeriksaan? 2 hingga 3 tahun dah sepatutnya boleh buat pemeriksaan mata lah. Buat pemeriksaan tak apa, buat saringan je tu. Sebab kita tak tahu masalah mata anak. Selalu yang datang kat saya mata dah juling dah. Tapi nasib baik dia datang tu dalam tempoh sebelum dia 7 tahun. Tapi bayangkan dia datang lepas 7 tahun. Saya akan buat pemeriksaan khas lah. Bila katakan untuk buat pemeriksaan khas tu,
dia tak boleh nak tolong. So kalau buat pembedahan pun tak boleh nak tolong. Dia boleh buat pembedahan lah, tapi secara kosmetik lah. Tapi mata yang satu function tu tak boleh digunakan. So penting penglihatan dua mata ni, sebab penglihatan dua mata ni dia kita boleh anggar jarak. Kalau cuba kita tutup sebelah mata, kita nak anggar jarak pun payah. Penting dua mata ni macam contoh pegawai-pegawai keselamatan, macam polis, tentera, askar, pilot perlukan penglihatan dua mata ni untuk anggar jarak. Kalau hilang satu mata memang tak boleh nak anggar jarak. Itu kekurangan lah. Macam contoh polis tak boleh nak anggar jarak. Macam mana nak kejar penjenayah? Itu kesan tu pada negara, walaupun nampak juling ni biasa je, tapi kesan pun ada juga. Jadi dengar dan tengok ni pertama kali kita boleh guna tengok. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Satu peringatan yang sangat penting kepada ibu bapa, pengajar, penjaga semua untuk memastikan kesihatan visual anak-anak kita. Terima kasih sekali kerana sudi bersama kami. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.